Allahu 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 Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Moga-moga sentiasa sihat insya-Allah, walaupun kita sekarang ini berada masih lagi dalam keadaan PKPP, iaitu dalam konsep atau dalam keadaan kita pemulihan insya-Allah. So hari ini insya-Allah Abah akan kongsikan dengan anak-anak satu perkongsian ataupun Abah namakan dia satu motivasi. Kenapa kita perlukan motivasi? Kerana ia adalah merupakan suatu rangsangan untuk kita terus bersemangat. So Abah namakan motivasi pelajar cemerlang 2020-2021, mungkin untuk anak-anak SPM, juga mungkin anak-anak tingkatan 4, tingkatan 3 dan sebagainya. InsyaAllah dalam fasa kita berada dekat sini, anak-anak tengok bagaimanakah kita berkongsi tentang new normal, ataupun kita namakan normal baru. Ada juga orang namakan norma baru. Bagaimanakah strategi pembelajaran? Dan semasa ini kita dalam keadaan PKPP, PKPB ya, dan sebagainya. Dan bagaimanakah keadaan, bagaimana kita menghadapi dalam keadaan semasa dan juga selepas ini. So anak-anak sekalian, persoalannya, bersediakah kita untuk kita menghadapi dengan norma baru ini? Ya. Bagaimana kita bersedia dari segi mental, fizikal kita untuk kita menghadapi suatu benda yang tidak mungkin tidak pernah berlaku dalam hidup kita, dan mungkin juga ini kali pertama, dan mungkin juga kita tidak akan berlaku lagi, dan mungkin juga ia terus berlaku dan ia terus pun berlaku. Okey anak-anak sekalian, macam biasa, sebelum Abah mulakan, Abah nak nyanyi dulu untuk anak-anak sekalian lagu yang samalah ya. Okey anak-anak bersedia? Okey. Assalamualaikum, Abah ucapkan ahlan wa sahlan, saudara-saudari anak tersayang, demi ummah kita ke hadapan. Sambung anak. Salah silap lagi, mohon diampunkan. Allah SWT, anak-anak tak malam. Okey, kita teruskan. Ya Allah, 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 ya Rahman. Anak-anak, kenapa Abah mulakan dengan sebut nama Allah, ya? Kerana apa? Kita berada dalam keadaan kita normal, kita berada new normal. Semuanya ini adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak pernah menjangka dalam hidup kita akan cuti yang lama sekali. Kita tidak pernah juga menjangka, cikgu-cikgu pun tak pernah jangka nak kena sediakan pembelajaran secara online. Sebelum ini nak tekan handphone pun takut-takut. Sekarang ni kena buat program, kena buat macam-macam lagi untuk bagi anak-anak faham. Okey anak-anak, sekarang apa persoalannya ialah, cuba tengok kat skrin anak-anak. Apa perasaan anak-anak ketika menghadapi PKP ini? Ya, PKP kita kenal lagi, kita kenal lagi dengan PKPD. Ya, kita kenal pula dengan PKPB. Ya, itu bersyarat. Dan sekarang ini kita berada dalam fasa PKPP, dalam fasa pemulihan. Okey anak-anak sekalian, adakah anak-anak tengok, adakah wajah anak-anak seperti ini? Tengok muka. Kan? Tak ada kot rasanya anak-anak yang ada dekat sini tak ada wajah seperti ini walaupun dalam keadaan PKPP. Okey, adakah wajahnya seperti ini mengantuk? Allah kan, mengantuknya apa kan? Tak ada, insya-Allah ya. Anak-anak sekalian yang ada ni, Abah yakin yang tengok video ni insya-Allah semua anak-anak yang bersemangat. Adakah wajah seperti ini yang asal tu? Kan? Tak ada kan, dia pening. Kenapa aku tengok video ni? Kan? Adakah wajah seperti ini tengah-tengah ni? Kan? Nak tumbuk Abah ni. Kalau aku jumpa Ustaz Azlan, Ustaz Abah aku tumbuk dia. Dan Abah yakin semua kita, walau macam mana kita dalam keadaan kita stres macam mana pun, insya-Allah kita sentiasa dalam keadaan tersenyum, menerima apa yang Allah tentukan kepada kita. Senyum sikit anak-anak. Senyum itu adalah sedekah. Okey anak-anak, apa itu PKP? Ya, Perintah Kawalan Pergerakan, ya, Malaysia yang telah kita mulakan pada bulan Mac yang lalu, iaitu pada 16 Mac yang lalu. Dan kalau kita tengok di sini ialah bagaimana di media tempatan
telah mengatakan bahawa ia adalah merujuk kepada kes pandemik coronavirus ataupun COVID-19. Anak-anak kecil pun dah tahu, dah sebut orang sekarang ni kan, COVID-19, COVID-19, okey. Sebab apa? Menyebabkan kita terpaksa menghadapi suatu norma yang baru. Okey, apa itu normal? Apakah itu normal baru? Apa dimaksudkan dengan normal? Keadaan yang wujud sebelum PKP. Normal baru pula apa? Normal baru ialah perkara yang baru selepas PKP yang dijangka berlaku sehingga akhir tahun ini. Mungkin sampai tahun ini, mungkin juga sampai tahun depan. 24 Jun pula satu fasa baru bagi anak-anak sekolah, sebab bagi pelajar tingkatan 5 akan kembali ke sekolah. Bersedia ada anak-anak? InsyaAllah bersedia dengan norma yang baru, dengan jarak 1 meter di dalam kelas, dengan pelbagai keadaan, kena basuh tangan, kena sanitizer, banyak lagi benda-benda yang kita akan hadapi, terutama sekali anak-anak yang tingkatan 5 dan juga anak-anak yang susah lagi ni, anak-anak prasekolah pula. Ya, pada 1 Julai 2020 anak-anak prasekolah juga akan masuk ke sekolah. Inilah cabaran bagi anak-anak dan juga cabaran bagi pihak sekolah untuk menangani keadaan ini. Jadi anak-anak sekalian, bila norma baru anak-anak akan tengok tiada lagi peperiksaan awam tahun ni, SPM dah tak ada tahun ni, ditunda ke tahun depan. STPM pun sama, STAM pun sama, ditangguhkan tiada pembelajaran di dalam kelas, melainkan pelajar tingkatan 5. Pembelian barangan, ramai beli kat Shopee, beli online. Dan kita sekarang ni memakai pelitup muka, sebelum tak pernah pergi kedai, pakai penutup mulut dan juga hidung kita. Dan juga pembelajaran juga dilaksanakan macam abah hari ni secara online. Okay, anak-anak tengok fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4, kawalan pergerakan seluruh Malaysia, dan teruskan pergi pula bersyarat dan juga pergi kepada pemulihan pada hari ini. So anak-anak, persoalannya sekarang ke anak-anak sekarang, adakah PKP, PKPD, PKPB, PKPP mengubah sistem pembelajaran kita? Kalau ikut bagaimana pertubuhan pendidikan UNESCO, daripada UNESCO DPB pada 18 Mac yang lalu telah mengatakan bahawa 107 negara di seluruh dunia menguatkuasakan penutupan sekolah. Bukan kita saja dekat Malaysia yang tutup, ya. Seluruh Malaysia membabitkan 860 juta murid di seluruh dunia. Ya, hampir daripada seluruh populasi murid di seluruh global, ya. Maknanya ramai tutup, ya. Maka muncullah satu idea ataupun normal yang baru dalam pendidikan. Kita tengok apa Menteri Pendidikan kita kata. Ya, Menteri kata apa? Bila katakan kita akan mengutamakan asas permulaan sekolah, mengutamakan kepada keselamatan murid-murid, dan juga keselamatan guru di sekolah. Kelas peperiksaan ditangguhkan. Ya, pentaksiran lebih kepada bilik darjah. Yang keempat, pembelajaran online macam apa buat pada hari ini. Yang kelima, tarikh peperiksaan utama ditunda ke tahun depan. Yang keenam, SOP persekolahan adalah SOP yang berbeza mengikut pasca PKP. Dan yang ketujuh, paling penting sekali untuk anak-anak yang abang nak kongsi pada hari ini ialah ubah mentaliti dan juga mindset kita, bahawa kita belajar bukan semata-mata untuk peperiksaan, tapi untuk kita upgradekan diri kita. Okey, anak-anak sekalian, dari sudut positifnya bagus ya anak-anak. Sebab apa? Dalam peluang PKP ini, ibu bapa boleh kembali memulakan kembali hak anak itu kepada ibu bapa. Sebelum ni ibu bapa tengok, Allah, anak aku ni bagus, kenapa di sekolah tak bagus? Sekarang ni ibu bapa boleh menilai sendiri, dan ibu bapa yang sibuk bekerja boleh juga waktu PKP itu boleh melihat balik anak-anak mereka ketika belajar dan membantu anak-anak mereka belajar, melakukan aktiviti yang bersama. Tapi dalam waktu yang sama anak-anak, pasti ada cabarannya. Apa faham ni? Yang ada dekat depan abah ni mesti ada yang tiada kemudahan internet. Ya, dia tak ada kemudahan internet. Tiada peranti komputer pun tak ada. Handset pun tiada. Macam mana nak buat? Ya, kan? Suasana tidak kondusif. Macam mana rumah sempit, tak ada ruang nak belajar, internet tak ada, dan tak faham tajuk yang diberikan secara online. Penjaduan tidak sesuai. Mungkin waktu malam tu ayah tak ada di rumah, telefon tak ada, mungkin sebagainya. Mungkin waktu PKP mungkin ada, tapi berlaku macam-macam, berebut telefon dengan adik-beradik nak buat kerja sekolah. Dan ada juga yang kurang sokongan ibu bapa. Ibu bapa kata, hang tak payah nak buat apa-apa, pak nak main handset ni, pak nak guna WhatsApp ni. Contoh, mungkin tidak banyak, tapi mungkin juga berlaku. Dan bagi murid yang lemah dalam mata pelajaran akan terus ketinggalan. So anak-anak, ini yang abang nak kongsi dengan anak-anak. Bagaimana kita menghadapi normal baru dalam pendidikan.
Okey, bagi cikgu, cikgu-cikgu mesti kena upgrade. Cikgu kena pegang telefon ni 24 jam, bukan 24 jam lah ya. Kena tengok bagaimana nak upgradekan anak murid mereka, macam rakaman. Cikgu join daripada cikgu tiup, telegram guru Google Classroom dan sebagainya. Dengan hampir 5,000 anak-anak, ni fakta ya. Kalau tengok dekat sini, dengan hampir 500,000 guru dan 400,000 pelajar di Malaysia, Google Classroom mencatatkan guru Malaysia di tangga kedua aktif di dunia dalam segi pembelajaran dan juga talian. Tahniah guru-guru, kerana anda adalah wira yang tidak didenda. Okey, ibu bapa pula. Ya. Ibu bapa, bagaimana cara ibu bapa? Ibu-ibu ayah yang mungkin lihat video ini, bagaimana ibu bapa juga boleh bantu dengan kemudahan kepada anak-anak. Mungkin ada yang tidak mampu, mungkin boleh menggunakan secara perkongsian. Yang paling penting sekali ialah sokongan moral yang kuat terhadap anak-anak kita yang berhadapan dengan sesi atau dalam keadaan PKP ini. Okey, bagi pelajar, sekarang kita fokus kepada pelajar. Apa anak-anak perlu buat? Okey, masa telah berubah ya anak-anak. Cara juga kena ubah. Dulu kita pergi sekolah tak kena ambil suhu. Sekarang kena ambil suhu. Ya, kena catat nama. Ini adalah satu proses yang baru dan normal baru kepada kita. Peperiksaan berubah. Pergi ke tempat yang lebih jauh. Kita rasa jauh, tapi sebenarnya dekat dengan kita. Dan mood belajar anak-anak mungkin juga kena berubah. Sebelum ini kita mungkin semangat lagi dalam online. Semangat. Lepas tu stop dah. Bila cikgu bagi latihan, tak ada. Fasa pertama okey. Kedua okey. Masuk fasa ketiga, cikgu hantar latihan. Belutik saja. Tidak ada sudah latihan ataupun jawapan. Okey anak-anak. Okey. So, apa persediaan anak-anak semasa dan juga selepas PKP ini? Okey, abang akan kongsikan dengan anak-anak berdasarkan satu video abang tengok yang bagaimana Dr. Syukri Abdullah telah berkongsikan kepada kita sebagai seorang pelajar. Untuk menjadi pelajar cemerlang, mesti ada 4 perkara ini. Yang pertama, sasaran. Yang kedua, masa. Yang ketiga, tenaga. Dan yang keempat, support ataupun sokongan. Okey, abang kongsikan ke anak-anak. Sasaran. Macam mana nak sasar ni? Kami ni cuti ni nak sasar macam mana? Tetap ada sasaran dalam hidup kita. Contoh kita kenal kakak Nur, apa ni? Seorang kakak yang Nik Normadiah. Pernah tengok tak ni? Nik Normadiah. Dia ni anak-anak seorang pelajar yang susah, tapi alhamdulillah kerana kesungguhannya letakkan sasaran yang jelas dalam hidup dia, dan dia telah mendapat 20A dalam SPM dan telah menggegarkan keputusan SPM di negara kita. So anak-anak, itu yang kita tengok. Dan seorang pelajar di Bali, di Bali tempat abang sendiri, seorang keputusan pelajar yang mendapat keputusan yang sangat cemerlang di dalam STPM 2018 dan mendapat keputusan yang terbaik di peringkat kebangsaan, seorang pelajar di SMK Bali. Tahniah untuk anak tersebut. Dan mungkin anak-anak yang ada di depan abah lebih cemerlang daripada itu. Okey anak-anak, kita kena ingat, kita membawa amanah ibu bapa dan kita pula adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Okey anak-anak, kita teruskan. Okey, kita cerita tentang masa pula. Yang kedua, ya. Yang kedua Dr. Syukri sebut tentang masa. Tadi apa sebut tadi ialah kita ada target. Yang kedua, masa. Berapa lama masa yang patut kita belajar sepanjang PKP ini? Okey, anak-anak kita ada berapa jam satu hari? Sama aja apa? Anak-anak kita ada 24 jam. Tolak tidur 8 jam. Ya, tengok dekat sini. Ya, Dr. Syukri dah bagi satu plan ya. 24 jam, kita masa tidur kita 8 jam, tinggal lagi 16 jam. So 16 jam nak buat apa? 2 jam kita tolak untuk kita makan, kita mandi, kita solat, ya. 2 jam tu panjang tu ya. Kita ada lagi 14 jam, ya. Jadi 14 jam ni kita nak buat apa? 4 jam pula kita tolak untuk kita rehat sekejap, nak relax, nak tengok TV, kurang 4 jam ya, 4 jam. Dan kita ada 2 jam untuk bantu ibu dan ayah. So baki masa yang kita ada 8 jam anak-anak. 8 jam lagi. 8 jam, nak buat apa 8 jam? Itulah waktu kita untuk belajar. Okey, kita tengok sini. Bila kita ada 8 jam, maka kita memanfaatkan kepada 2 keadaan. Yang pertama anak-anak, bagi yang balik ke sekolah, bagi anak-anak SPM, alhamdulillah anda bersama dengan guru-guru anda yang dirindukan. Bagaimana pula dengan anak-anak yang duduk di rumah? Okey, yang pertama sekali buat kerja sekolah online. 5 hingga 6 jam kita buat kerja online, buat latihan tajuk-tajuk yang lama dan bersedia dengan tajuk-tajuk yang baru yang akan diberikan oleh guru anda. Manakala 2 jam lagi, jangan lupa anak-anak. Ini paling penting sekali. Baca Al-Quran, hafal Al-Quran sebagaimana anda juga bersedia untuk belajar. So insya-Allah anda akan jadi anak yang
cemerlang. Okey anak-anak sekalian. Okey. So dari sudut bagaimana yang ketiga tadi disebut tenaga. Kita nak belajar, kita kena ada tenaga yang cukup. Ya. Sebab itu bila kita fokus, bila kita ada tenaga, kita kena fokuskan kepala kita untuk kita fokuskan memaksimumkan tumpuan semasa kita belajar tanpa ada gangguan. Okey, macam mana cara yang sepatutnya ya? Handphone. Bila belajar, walaupun kita belajar online, pastikan letak di meja study. Dia tidak diletak di meja study. Jangan letak dia 24 jam baru dah bekerja sekolah ya. Kecuali kita guna alat online. Bila cikgu beri latihan, okey untuk tengok tu tak apa, lepas tu letak di tempat yang lain sebab dia akan mengganggu ya. Bukan apa anak-anak bila kita guna telefon tak sabar dah tergedik-gedik ni, apa siapa hantar mesej ni, pentingkah ni kan. Dan ada yang mengatakan dia pasang muzik sebab dia rasa lebih tenang. Sebenarnya anak-anak, kalau kita nak dengar muzik pun dengarlah muzik-muzik yang agak bagus, slow dan sentimental. Bagusnya tak payahlah sebab ganggu ya. Sebab kita punya otak tak kena fokus ya. Dan formula yang diberikan oleh Dr. Shukri ialah 30 5 30. Apa dia tu? Baca buku 30 minit, rehat 5 minit dan sambung pula 30 minit. Okey anak-anak. Okey, tenaga mesti disiplin diri. Kalau baca buku aku nak baca 2 jam, fokuskan 2 jam macam dalam kelas. InsyaAllah buat apa kena buat dan pada masa yang kena buat. Ini Dr. Shukri kata, buat apa kena buat pada masa yang kena buat. Buat sungguh-sungguh buat, suka tak suka buat juga. Bukan kata aku tak suka, asal dia ni nak berhenti, tak boleh. Kena teruskan. Go on. InsyaAllah anak-anak akan cemerlang. Okey, so anak-anak, dan yang terakhir ialah support ataupun sokongan. Siapa yang selalu sokong anak-anak? Mestilah ibu dan ayah. Mesti siapa lagi? Keluarga. Mestilah yang selalu sokong kita ialah guru. Dan Allah sentiasa menyokong kita. Apakah tunjukkan ke anak-anak satu video tentang sokongan seorang bapa ya, mungkin abah-abah kat sana, ibu-ibu kat sana boleh tengok video ni untuk tengok bagaimana sokongan seorang bapa terhadap seorang juara di dalam satu pertandingan. Dan kita tengok video ni dan insya-Allah nanti anak-anak boleh ulas sendiri apa hasilnya kepada video ini. So mari kita saksikan video ini. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. Okey anak-anak, nampak tak video tadi? Menarik kan? Bagaimana seorang bapa yang sanggup untuk menyokong anaknya, dan anaknya pula sanggup teruskan pelariannya. Sebab apa? Cita-citanya, walaupun dia tidak mendapat tempat pertama, tetapi seluruh penonton dalam stadium itu bangun dan bertepuk tangan untuk memberikan sokongan kepada beliau di atas semangat yang telah diberikan. Okey, so anak-anak, bagaimana mendapat kecemerlangan yang diimpikan? Kesimpulannya ialah anak-anak, walaupun aku cerita tadi macam-macam, paling penting sekali jangan tinggalkan solat sebagai seorang Muslim. Nak hebat macam mana pun, jaga masa macam mana pun, tapi kalau solat dia tidak jaga, maka dia akan tidak percaya. Okey, pastikan anak-anak jaga solat. Tengok anak ni tidak tinggal solat duha, alhamdulillah berjaya dengan cemerlang di dalam SPM. Okey, cuba tengok video ni. Walaupun tengok video ni. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Okey, so anak-anak boleh tengok video tadi yang aku tunjukkan, dua video tadi, menceritakan bagaimana walaupun dalam keadaan kekurangan, tapi alhamdulillah
mereka itu lebih hebat daripada kita kerana apa? Mereka mendirikan solat. Okey, yang kedua ialah kita kena melazimi membaca Al-Quran. Okay? Cuba tengok adik ni, tengok ni. 2 tahun dia hafal 42 surah. Kita 42 tahun 2 surah pun tak hafal. Malunya kan? Okey, itu untuk tip untuk menjadi anak yang cemerlang selain 4 perkara yang Abah bagi tahu tadi. Yang ketiga dan yang terakhir ialah menjaga hubungan dengan Allah. Kita juga kena jaga hubungan sesama manusia. Seringkali Abah sebut dekat sekolah kita anak-anak, kadang-kadang kita kena buat baik walaupun dengan security pagat. Kita kena buat baik walaupun makcik itu tukang sampah. Kerana mungkin kerana doa makcik itulah kita berjaya dalam hidup kita. Dan lupa yang terakhir, sekali lagi ialah kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberikan kejayaan yang cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Okey anak-anak, Abang rasa insya-Allah anak-anak akan mampu menghadapi PKPP ini. Kita mampu kembali bangkit. Sebab apa? Kita jaga kita. InsyaAllah kita menang. Ya? Jadi insyaAllah kita akan menang. Kita dapat lawan dengan COVID-19 ini. InsyaAllah kita kembali seperti normal biasa. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu daripada kita semua hamba-Nya yang lemah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, selamat berjuang sahabatku. Semoga Allah berkatimu. Kenangan indah bersamamu takkan ku biar ia berlalu. Berjuanglah hingga ke akhirnya. Dan ingatlah semua ikat kita. Alhamdulillah, salam perjuangan daripada Abah. Ingat, kereta dakwah, minda ingat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu